أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita meneruskan My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita masih lagi dalam surah Al-Kahfi Ustaz ya, perjalanan musafir Nabi Musa alaihi salam ya, dan amat menarik sebagai satu panduan kepada kita bagaimana untuk kita menguruskan perkara ketiga ya. Ada 4 perkara dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama pengurusan iman ataupun agama, dan yang kedua pengurusan harta, yang ketiga pengurusan ilmu adalah kisah yang kita akan baca pada hari ini, dan juga kita akan menyambung nanti kisah keempat pengurusan kuasa. Bagaimana pada akhir zaman ini kita perlu mempunyai cara menguruskan empat perkara ini dengan panduan Al-Quran agar kita tidak mudah ditipu ataupun diperdaya oleh pelbagai anasir yang boleh membawa kita jauh daripada agama, istilahnya materialism, apabila kita mengutamakan dunia berbanding akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pada hari ini kita ingin mendalami halaman 301. Mari sama-sama kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Yang pertama, kita akan melihat pada ayat 62 hingga 65 perjalanan Nabi Musa bersama pembantunya, dimaklumkan Yusha' bin Nun, iaitu mereka berpatah balik ke lokasi hilangnya ikan yang dibawa, ikan yang telah dimasak yang menjadi makanan mereka untuk dijadikan sebagai bekalan sepanjang perjalanan. Kemudian pada ayat 66 hingga 70 kita akan melihat kepada Nabi Musa meminta izin berguru dan apakah syarat-syarat untuk menjadi seorang pelajar. Ini perkara yang menarik untuk kita sama-sama amalkan pada akhir zaman ini agar jangan hilang nilai ini. Diteruskan pada ayat yang ke-71, 3 peristiwa penuh getir dan sikap Nabi Musa yang kurang ya, boleh menunjukkan kemampuan bersabar mengikut standard, mengikut garis daripada gurunya Nabi Khidir alaihi salam. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 62 sehingga ayat yang ke-69 sama-sama dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Zatul Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama sekali lagi kita dalam My Quran Time, kita menelusuri perjalanan surah yang begitu hebat, yang begitu agung, surah Al-Kahfi, yang menjadi sunnah kepada kita sentiasa baca pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, dan banyak kisah-kisah pengajaran yang penting untuk dapat sama kita ambil iktibar. Dan juga pada hari ini jugalah perjalanan musafir ilmu Nabi Allah Musa alaihi salam, untuk sama-sama kita gali, kita dapat dengar pencerahan daripada Ustaz Fazrul. Namun sebelum itu Al-Quran kita baca terlebih dahulu daripada ayat 62 hingga 69 dengan cubaan maqam ataupun taranum jiharkah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما
جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 62 hingga 69 ya, menyambung kepada apa yang telah kita belajar semalam, peristiwa perjalanan Nabi Musa. Semalam kita lihat pada ayat 61 ya, apabila sampai kepada pertemuan di antara dua tempat ataupun air tersebut, terlupa ya. Siapa yang terlupa? Nasia, dua orang. Siapa dua orang itu? Iaitu Nabi Musa dan juga pembantunya Yusha bin Nun. Jadi bukan sekadar seorang saja terlupa, dua-dua terlupa tentang ikannya. Hud ini adalah ikan yang besar yang mereka sudah, kalau ikutkan kepada tafsirannya, bahawa ikan ini ustaz ya sudah pun dimasak ya, sudah dimasak. Ini bukan ikan yang letak dalam akuarium tersebut ya. Yang itu confirmlah boleh meluncur masuk, tetapi dah dimasak. Ini makanan bekalan mereka. Tetapi akhirnya fattakhadha sabilahu fil bahri saraba ya, iaitu dia kembali melompat dan masuk balik ke dalam bahr, ke dalam laut. Maka pada hari ini seperti mana yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, falamma jawaza, bila mereka melewati kepada tempat itu, dah lepas daripada tempat yang mereka ingin cari, pertemuan di antara dua bahr itu tersebut, maka berkatalah Nabi Musa li fatah, kepada pembantunya, tina ghadaana. Perkataan ini ditangkap oleh ulama mufassir bahawa ini adalah adab yang amat tinggi daripada Nabi Musa, iaitu dia tak cakap atini ya, datangkan, berikan kepada aku makananku. Bukan maksudnya cikgu saja makan, anak murid tengok saja pada cikgu ya, tetapi atina ghadaana, datangkanlah kepada kami, kepada kita makanan kita.
ya, makanan kita maksudnya akan makan bersama-sama, ya, si anak murid makan bersama dengan si cikgu, si pembantunya Yusha bin Nun akan makan, cuma dia ditugaskan untuk membawa, sebagaimana satu daripada disiplin dalam kita belajar, kalau boleh kita berkhidmat kepada guru yang kita telah belajar pada hari semalam. Laqad laqina, ya, sesungguhnya benar-benar kita ini telah min safarina hadza nasaba, perjalanan kita ini adalah amat meletihkan, ya. Jadi perbincangan ulama ialah kalau katakan mereka ini tidak melewati tempat tersebut, sebenarnya mereka tak lapar, tidak letih, ya, tetapi kerana mereka sudah melewati, itu adalah amaran ataupun ingatan tambahan bahawa sebenarnya mereka sudah pun melewati poin yang dicari. Maka Nabi Musa meminta kepada Yusha bin Nun untuk dibawakan makanan tersebut. Jadi bila diminta pada ayat 63 dinyatakan oleh Yusha bin Nun, araaita id awaina, ya, apakah kamu melihat semasa kita berhenti di batu besar, batu besar, ya, fa inni nasitul hut. Jadi perjalanan mereka itu sudah berjalan, dan bila sampai di batu besar yang mereka Nabi Musa itu berehat sebentar, pada waktu itu Yusha bin Nun berjalan-jalan, tengok-tengok keadaan di situ, ikan itu meluncur, yang kita dah belajar. Maka dinyatakan oleh Yusha bin Nun, adakah kamu melihat? Sudah tentunya pertanyaan itu jawapannya tidak, disebabkan apa? Nabi Musa berehat, berehat tidur pada waktu itu ataupun berehat, jadi tidak sedar tentang perkara tersebut. Fa inni nasitul hut. Jadi Yusha bin Nun menyatakan bahawa aku lupa bahawa al-hut, iaitu ikan yang telah pun menjadi bekalan mereka itu, telah pun hilang urusannya itu. Maksudnya yang dia dah masuk ke dalam laut tersebut, dia terlupa nak memberitahu, dan ini adalah satu petanda bahawa Yusha bin Nun amat bertanggungjawab kepada tugas yang diberikan. Bukan buat-buat lupa Ustaz, ya, ataupun entahlah, tak tahulah saya, kan, tiba-tiba hilang kot. Tak ada. Dia cakap memang dia tahu, dia terlupa untuk memberitahu pasal ikan tersebut. Dan bila bercakap tentang lupa, Yusha bin Nun menyatakan wama ansanihu illa syaitanun an adhkurah, ya, tidaklah aku lupa, tidaklah membuatkan aku lupa ini kecuali asy-syaitan daripada mengingati, untuk aku mengingatinya. Jadi dalam hidup kita ini tuan-tuan, kalau kita lupa, lawan lupa ini adalah zikr, ya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat perkara yang penting. Kadang-kadang kita lupa, ya, kita sepatutnya katakan contoh kita buat kerja rumah adik-adik contohnya, kan, ataupun tuan-tuan bekerja kena buat kerja, kan, tapi terlupa waktu tu pula dia membawangnya, buat kerja lain daripada apa yang sepatutnya. Itu sebenarnya adalah angkara siapa? Angkara syaitan. Syaitan akan tarik kita daripada lupa baca Quran, lupa menjaga adab dengan Quran, lupa untuk melaksanakan tugas kita. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, kata Yusha bin Nun lagi, dan sesungguhnya ia, ya, ikan tersebut, dia melalui pergi kepada laut itu dalam keadaan yang pelik. Memang tak pelik. Ya, ini penerangan daripada Yusha bin Nun. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan Ustaz, ya, kalau kita sama-sama berjalan, dah suruh anak kita ke jaga makanan, bila sampai je ke tempat RNR, mana makanan, tolong bawakan makanan kita, jom kita makan sama-sama. Abah, lupalah abah, kan, lupa, kan. Dan saya lupa ni abah, bukan pasal saya sekadar lupa abah, ya, sebenarnya syaitan menyebabkan saya lupa. Ini dah lapar ni, dah letih ni, rasa-rasanya Ustaz. Tak bawa daripada rumah ke tak bawa? Tak bawa. Kalau dah bungkus lah, tapi dah bungkus, ya, ataupun mungkin dah bungkus, dah masuk kereta, kemudian bila keluar pergi tandas ke, adalah beg yang kena keluarkan, letak dekat rest area tu, yang terlupa. RNR Tapah, rupanya kita dah sampai ke, kalau ke utara tu dah sampai ke Penang contohnya, kan. Jadi pada waktu itu kita boleh bayangkan Nabi Musa bila sudah penat, dah jalan lama, ya, kemudian bila ditanya makanan sudah hilang. Biasanya Ustaz, ya, biasanya kalau orang biasa bila lapar, makanan yang ada tu hilang, duit dah tak ada dah dia. Ya. Biasanya dia tenang ke marah biasanya? Biasanya marah Ustaz. Marah. Dah, kan? Lapar. Duit tak ada, penat dah. Penat, kan. Tetapi balasan Nabi Musa ialah apa? Qala dzalika ma kunna nabgh. Ya, iaitu itulah yang kita cari. Dia tak marah pula. Nabi Musa ni orangnya bersemangat Ustaz, ya, maksudnya tengok ada sesuatu yang dia tak puas hati, dia memang tegas.
ya. Kalau dia nak marah tu memang dia marah begitu saja. Tapi bab yang ini dia kata tak apa. Itu yang memang kita cari. Apa kata Allah dalam ayat ini? Fartadda ala atharihima qasasa, ya. Maka mereka berdua kembali balik, ya, mengikut kepada jejak langkah mereka yang telah lalu itu, ya, patah balik semula. Ini adalah satu daripada pengurusan konflik yang berlaku yang kita boleh belajar daripada Nabi Musa, iaitu kadang-kadang kita harapkan A ataupun pembantu kita buat begini, tetapi dia mungkin buat begini. Jangan sampai kita menyokong kepada syaitan. Apa maksud menyokong pada syaitan? Mungkin kita marah pada pembantu Ustaz, ya. Kata aku dah bagi tugas tapi kau tak buat, ya, marah. Akhirnya apa jadi? Kemungkinan peristiwa Nabi Musa patah balik tak jadi patah balik. Mungkin dia terus balik ke rumah, kan? Dan Yusha bin Nun pun tidak menjadi pengikut kepada Nabi Musa seterusnya. Dia pun kata, tak naklah dengan cikgu ni, kan, asyik marah aja contohnya, kan. Jadi kalau kita perasan dalam sejarah, Yusha bin Nun adalah protegi kepada Nabi Musa. Bila kita nak pergi ke Palestin, Bani Israel, Nabi Musa ketika yatihun, ya, 40 tahun diaspora ataupun terbelenggu sebelum masuk Palestin, maka Nabi Musa sempat wafat, tetapi yang meneruskan kemenangan ke bumi Palestin itu adalah Yusha bin Nun, anak murid. Disebabkan apa? Cikgunya ini mendidiknya, dan salah satu daripada cara didikannya, cikgu tidak marah, ya. Cikgu menyatakan inilah yang kita cari, maka mereka berpatah balik menghadapi ataupun mencari seorang hamba yang amat istimewa. Ayat yang ke-65 adalah satu rahsia tentang pengurusan ilmu. Mari sama-sama kita baca apakah yang berlaku bila mereka patah balik kepada batu besar tersebut. Mereka berjumpa, istilahnya abdan min ibadina. Kita baca ayat 65 sekali lagi untuk kita memahami konsep bagaimana ilmu boleh kita peroleh dengan izin daripada Allah. Silakan. Baik, masya-Allah. Sudah pasti kita tak sabar nak mengetahui apakah isi ayat 65. Hamba yang Allah Taala berikan ilmu itu, sudah pasti banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh lihat, dan juga pencerahan yang tersirat yang mudah-mudahan dapat kita tahu dan pegang betul-betul untuk menjadi hamba, benar-benar hamba yang soleh ini yang mendapat tempat di sisi Allah. Kita baca ayat 65 Ustaz Fas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Sadaqallah. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya daripada sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya daripada sisi kami. Jadi ini adalah formula bagaimana kita nak mencari guru sebenarnya, ya. Guru yang dicari oleh Nabi Musa, menariknya ialah apa yang kita belajar. Yusha bin Nun, pembantu, anak murid, belajar dengan Nabi Musa. Tapi apakah tanda guru yang bagus? Guru itu pergi mencari guru lain. Seperti mana ditunjukkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pergi lagi mencari guru kerana tahu bahawa Allah menyatakan bahawa ada orang yang lebih lagi berilmu berbanding dengan Nabi Musa. Maka fawajada, mereka berdua berjumpa dengan siapa? Seorang hamba. Kalau kita perasan surah Al-Isra Allah menggunakan perkataan abd, surah Al-Kahfi awalnya pun Allah menggunakan abd, kerana menjadi seorang hamba itu adalah password untuk kita diberikan atainahu rahmatan min indina, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Allah beri kasih sayang kepada hamba ini, wa 'allamnahu min ladunna ilma, maka Allah ajarkan lagi dari sisinya ilmu. Ini yang digelar sebagai ilmu ladunni, iaitu ilmu yang datang betul-betul direct daripada Allah Subhanahu taala. Tapi formulanya apa? Satu, perlu jadi hamba, perlu beribadah betul-betul kepada Allah, Allah beri kasih sayang kepadanya. Yang ketiganya, Allah beri ilmu dari sisinya. Jadi yang perlu kita usahakan ialah menjadi hamba yang bertakwa.
bukannya menjadi hamba yang isap cerut ustaznya ataupun cari cikgu tu boleh ada ilmu kebal kan, dan kita kata ini ada ilmu laduni ni pasal dia berada dekat gua, dia punya misainya putih panjang, kukunya panjang kan, dia ada kaitan dengan al-kahfi sedikit. Ini mungkin guru yang saya cari. Bukan, cara mencarinya itu ialah apabila dia menjadi hamba. Malah ulama menyatakan Nabi Musa terus sahaja bercakap pada ayat yang ke-66, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Kali pertama jumpa ustaz ya, kali pertama jumpa terus saja Nabi Musa cakap, boleh tak aku nak ikut engkau, tolong ajarkan aku ilmu yang memberi petunjuk. Macam mana Nabi Musa boleh yakin terus kali pertama, ya, tak pernah jumpa sebelum ini? Kerana itu adalah kesan nur, cahaya daripada seorang hamba. Apabila seseorang tu makin dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberi signal menyebabkan seseorang itu kali pertama saja sudah pun ngam, ya, untuk menjadi ataupun menunjuk ajar kepada kita. Ada orang yang selalu kita bersama pun kita rasa tak yakin nak bertanya soalan yang membawa kepada jalan kebenaran. Kerana apa? Kerana menjadi seorang hamba, ia akan memancarkan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita lihat safara, iaitu menjelajah ataupun musafir. 12 kali disebut perkataan ini di dalam al-Quran, dan inilah safar yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan musafir ini adalah musafir yang membawa kepada ilmu. Musafir ilmu ni adalah penting. Kalau kita perlu jalan, kena guna duit, guna tenaga untuk ilmu, itu adalah salah satu daripada contoh Nabi Musa, seorang pendakwah, seorang nabi. Sebenarnya dah cukup-cukuplah tu, tetapi dengan merendah diri, dengan yakin bahawa ilmu akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah SWT, itulah perjalanan yang tuan-tuan terus kita sama-sama kuatkan. Dan insya-Allah kita akan lihat selepas ini apakah respon cikgu ini. Adakah cikgu ini terus terima anak murid ataupun ada syarat? Kita sambung sebentar lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Wa qur rabbi zidni ilma. Inilah ayat yang kita ungkapkan di awal-awal majlis Al-Quran My Quran Time. Kita doa supaya ditambahkan kepada kita ilmu. Masya-Allah, Nabi Musa, walaupun kalau kita kata bahasa logiknya, Nabi orang paling alim lah ketika itu. Nabi dapat wahyu. Tapi bila dengar ada orang yang alim, lebih alim, hamba Allah, dia tetap pergi mengembara mencari ilmu. Kerana itulah kita disebut apa? Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahap. Masya-Allah. Ya, itu ilmu perkara yang penting Ustaz ya. Betul. Berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini, sebenarnya bila kita tahu bahawa cara nak menguruskan akhir zaman ini adalah dengan merendah diri, cari ilmu.
Ya, dia kalau rasa ilmu tu dah banyak ataupun tidak mahu lagi berdamping dengan orang yang lebih berilmu, itu tandanya ilmu yang kita ada itu sudah pun dia mengkaburi ataupun menipu kita, sehingga kan nanti bila dajjal datang, naudzubillah min zalik, ya, dajjal boleh membuatkan kita rasa kagum, ya, pasal kita mula-mula dah kagum pada diri kita dengan ilmu kita. Rupanya dajjal datang, dia menyebabkan kita kagum pada dia, naudzubillah, itu menyebabkan ada orang yang gagal dalam keimanan. Jadi bagaimana nak memastikan kita jangan kagum pada ilmu yang tak betul daripada dajjal? Kita terus mencari ilmu yang betul dan terus mendalami al-Quran ini sendiri, ustaz, ya. Masya-Allah, Ustaz kata apa? Rendah diri, cari ilmu. Mana di antara salah satu cara tanda orang yang merendah diri, dia sentiasa mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang benar, insya-Allah. Al-Quran Allah Taala pimpin kita, alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, My Quran Time baca faham amal. Sedikit tajwid pada hari ini. Ada semalam kita dah kongsi satu kalimah yang pengecualian daripada kaedah maksilah. Kita dah tahu asasnya maksilah ni ialah ada hak dhamir yang berbaris di depan ataupun baris di bawah, berada di antara dua huruf yang berbaris. Maka berlakulah maksilah. Sama ada maksilah qasirah, kalau bertemu dengan selain daripada hamzah selepas hak dhamir itu jadi maksilah qasirah lah, dua harakat. Kalau bertemu selepas hak dhamir itu ada hamzah, satu je hamzah, jadi maksilah tawilah, dibaca 4-5 harakat. Maka semalam kita sebut satu kalimah yang kita kata apa, yang menyala ataupun kita kata pengecualian daripada kaedah. Okey, hari ini kalimah yang kedua. Kita lihat di slide kita, kalimah kedua pengecualian yang mana Imam Hafs, imam kita lah, tidak mensilahkan, tidak baca dengan panjang lah, maksud tidak mensilahkan tu, tidak memanjangkan ataupun mensilahkan hak dhamir yang berada di antara dua huruf yang berbaris. Sedangkan kita kata bila hak itu berada di antara dua huruf yang berbaris, maka dibaca dengan panjang, tapi disebut sini sebagai pengecualian daripada kaedah. Tengok ayat itu, Az-Zumar ayat yang ke-7, muka surat 459. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tengok kalimah yardah, yardahu lakum. Kalau ikut ha bagi depan, hak dhamir dah bagi depan. Sebelum dia berbaris dha baris atas, dan selepasnya juga berbaris juga huruf lam. Maka kalau ikut kaedah asalnya, maka dibacanya yardahu lakum kalau asalnya. Tetapi kalimah ini imam kita Hafs an Asim yustathna minal qaedah, dia pengecualian daripada kaedahnya. Maka tapi tak menjadi masalah lah kalau tak hafal ustaz, tak apa, tak ada masalah. Kata ustaz kalau tak hafal macam mana? Tak payah hafal, tak apa. Dalam mushaf kita alhamdulillah, jazakumullah anna khairan, para ulama kita tengok dah, kita tengok daripada tulisan ni kita pun dah nampak tak perlu panjang, sebab tidak ada penambahan waw yang kecil selepas hak dhamir itu. Maka sini wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau orang tanya kenapa tak baca panjang seperti kaedah, ini adalah pengecualian. Ada dua kalimah. Semalam kita dah terangkan dalam surah Al-Furqan, hari ini surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz yang bercakap tadi tentang mat yang ada kekecualian tu kan. Bila kita tengok pada isinya itu, subhanallah, ya kan, iaitu bila Allah menyatakan jika mereka itu bersyukur, ya, yardahu lakum itu Allah. Sebenarnya Allah redha, ya, redha padanya itu nya itu tidak penting. Nya ni tidak penting. Yang pentingnya adalah siapa? Yang pentingnya adalah Allah yang meredai. Nya itu kembali balik kepada orang yang bersyukur itu tadi, sebenarnya tak penting. Jadi bila tak penting tu pendekkan kan. Ada banyak kaedah di dalam al-Quran ini. Pada waktu ana itu, terutama ana kan, ana biasanya dibaca dengan pendek, kan, dia tak baca ana, dia baca ana begitu saja, lakinna, ya, lebih kurang begitu. Disebabkan apa? Disebabkan tidak mahu memberi fokus kepada diri orang yang bercakap tersebut. Yang pentingnya ialah mesej yang ada, ataupun kalau dalam berkaitan dengan contoh sebentar tadi, yang penting adalah Allah redha. Allah redha, bukannya orang yang diredai tersebut. Subhanallah, Ustaz, ya. Jadi bila tengok pada imam-imam ni, bila dia memberikan kaedah, dia mempunyai kefahaman yang luas, ya. Dia bukan sekadar maksud luaran, tetapi dari segi
rasa itu Masya sendiri Allah. kan, ya, perasaan Sebab itu tu sampai ada wujud kitab-kitab seperti asrar, rahsia-rahsia penulisan. Betul, Kan makna betul. masya-Allah mufradat tu. Itu nanti kita kalau ada sempat Ustaz ya, kita boleh Masya tengok ya, Allah. kalau tak ada My Quran Time pun program lain untuk kita melihat cara penulisan ya. Cara penulisan itu sendiri pun sebelum ini kita ada bincang, sama ada ta tu ta terbuka ataupun ta marbutah yang tertutup, itu pun sebenarnya ada maksud yang Allah. tersendiri, bukan sekadar bunyi tetapi dari segi cara tulisannya. Jadi inilah al-Quran yang Allah bekalkan kepada kita. Sebabnya pencarian ilmu perlu kita teruskan. Nabi Musa cari ilmu, minta izin kepada si cikgu ya, boleh tak aku nak ikut. Itu adab yang perlu kita laksanakan. Janganlah kau cikgu wajib ajar aku, tak ada ya. Itu bukan kaedah. Kerana apa? Bila kita rasa sombong dengan ilmu, rasa tak apa, saya bayar cikgu kena ajar anak saya. Itu akan menyebabkan apa tuan-tuan? Kita termasuk dalam materialism. Kita membeli idea tentang dunia ini boleh beli segala-galanya. Itu yang kita kena jaga, termasuk adab ini sendiri. Maka kita sudah baca pun sehingga ayat yang ke-69, kata guru. Apakah respon guru, iaitu Nabi Khidir kalau ikutkan kepada riwayat, iaitu ayat 67, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bahawa cikgu cakap bahawa kamu ni takkan mampu. Lan, perkataan lan itu maksudnya tidak akan mampu pada masa akan datang. Ma'iya sabra, ya, bersamaku untuk bersabar. Sebenarnya perkataannya lan tastati'a sabra ataupun lan tasbir pun dah cukup, tetapi ada perkataan ma'iya. Mengapa begitu? Pasal cikgu ni tahu bahawa ini cikgu ini ada caranya yang tersendiri. Mungkin kamu boleh bersabar dengan orang yang kamu dakwahkan, kamu sudah mengajar ramai orang, tetapi kamu tidak mungkin bersabar denganku. Jadi di sini nak menceritakan cikgu ni tahu bahawa cara pengajarannya mungkin orang lain okey, tapi kamu mungkin dengan aku, kamu tak boleh bersabar. Ya, jadi ini pelajarannya apa? Anak murid kena sedar satu, dan cikgu pun kena tahu. Cikgu kena tahu je. Cikgu tahu bahawa ada setengah cikgu, Ustaz ya. Masa saya dekat Mesir dulu ada mendalami belajar dengan seorang cikgu ni. Cikgu tu cakap bahawa kalau dengan saya jangan tukar tempat duduk. Kan, kalau kata kita bersila tu, lepas tu kita tukar bersimpuh ke apa ke, jangan di depan saya. Kan. Jadi saya sendiri pun berfikir, apa pasal cikgu ni begini? Saya dekat US dulu kan, nak sampai ada bebas letak kaki atas tempat duduk pun ada. Kan, nak keluar bila-bila masa. Tetapi rupa-rupanya bila belajar daripada surah Al-Kahfi ini, nak jadi anak murid ke tak nak? Kan, nak jadi anak murid, ini cikgu dah bagi syarat, sila ikut. Tak nak, sila bergerak ke tempat lain. Jadi Nabi Musa kata apa? Nabi Khidir masih menyambung lagi ayat 68, wa kaifa tasbir, bagaimana kamu nak sabar atas perkara yang kamu tidak ada pengetahuan menyeluruh berkaitan dengannya, kan, kata Nabi Khidir ini. Maka jawapan merendah diri daripada Nabi Musa, qala satajiduni, ya, kamu akan dapati aku ini insya-Allah. Ini adalah amalan. Insya-Allah kita dah belajar sebelum ini, nak buat sesuatu kita kena cakap insya-Allah. Insya-Allah sabiran wala a'si laka amra. Rupa-rupanya ustaznya dia cakap insya-Allah tu dekat tengah ke dekat ujung? Dekat tengah. Kan? Rupanya yang wala a'si laka amra itu, aku tidak akan menentang apa yang ditetapkan itu. Tak ada cakap insya-Allah lepas tu. Itu makan diri. Maka macam mana kisahnya? Jom kita baca ayat ke-70 insya-Allah. Baik, masya-Allah. Begitu hebat penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quranul Karim. Dulu kita baca surah Yusuf, banyak hiwar, dialog. Ini pun Al-Kahfi juga, masya-Allah. Tidak kurang dengan dialog hiwar perbualannya yang benar-benar memberi kesan dan juga pengajaran kepada kita. Kita baca ayat yang ke-70 ya hingga 74. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 70 hingga 74, menyambung lagi dialog di antara Nabi Musa dengan gurunya Nabi Khidir, ya, panjang bercakap tentang izin ataupun proses mereka nak berbincang apakah syarat untuk belajar itu tersebut, ya. Jadi ini kita boleh belajar bahawa cikgu kena tahu apakah syarat untuk menerima pelajar, ya. Maksudnya menyaring pelajar yang ingin bersama dengannya, dan si pelajar pun tahu bahawa saya kalau nak ilmu ini maka saya kena mematuhi syarat tersebut. Ayat yang ke-70 Allah menyatakan, dia berkata, siapa yang berkata? Masih lagi Nabi Khidir, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku menerangkannya kepadamu. Ya, ini syarat tambahan, iaitu dah awal-awal dah beritahu engkau tak akan sabarnya dengan aku, ya. Pasal syaratnya apa? Pasal bila Nabi Musa dah kata aku akan jadi orang yang sabar insya-Allah, ya, wala a'si laka amra, rupa-rupanya insya-Allah dia Ustaz, ya, sepatutnya kena letak kat ujung sekali, bukannya dekat tengah-tengah. Itu amat sensitif dalam kehidupan kita bercakap tentang insya-Allah. Kerana walaupun kita cakap insya-Allah itu di tengah, rupanya yang satu bahagian tak ada insya-Allah, itu akan diuji, ya, akan diuji. Maka dalam hal ini kata Nabi Khidir pada ayat 70, jika kamu ikut aku fala tasalni, jangan tanya denganku an syai. Dia sebenarnya kalau fala tasalni, jangan tanyaku, dah cukup dah. Tetapi bila ditambah dengan an syai, walau kecil macam mana pun tak boleh tanya ataupun nak mengajar-ngajar, hatta uhditsalaka minhu dhikra, sampai aku akan ceritakan kepada kamu apakah maksud daripada proses pembelajaran kita ini sendiri. Maka adakah Nabi Musa bersetuju? Ya, terus mereka berjalan. Maksudnya dah setujulah tu. Misalnya dah bersetuju pada ayat 71, fantalaqa, ya, mereka itu bergerak, berjalan berdua, ya. Dan bila cakap tentang berdua ni, ada yang bertanya kat mana Yushab bin Nun? Kan? Yushab bin Nun tak tahu. Dalam kisah ini mungkin cikgunya nak terima Nabi Musa sahaja, ya, tapi yang pentingnya kita nak tahu cerita Nabi Musa. Yushab bin Nun tu tak apalah, kita tinggalkan, ya. Quran tidak memberikan, maknanya fokusnya butiran. Berdua saja sekarang ni. Sekarang ni hanya berdua sahaja, ya. Itu penting, ya. Jangan pula tanya Yushab bin Nun tu kat mana pula, mengapa dia ditinggalkan, pasal itu tak diterangkan, jadi kita tak nak berbincang perkara tersebut. Ayat 71, fantalaqa, sampailah hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, sampai mereka berdua naik ke sebuah perahu, ya. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi Khidir? Kharaqaha, dia merosakkannya, Ustaz, ya. Naik sampan, kalau macam itulah sampan yang kita naik, kan, ya. Tiba-tiba bila dah sampai sampan tersebut, Nabi Khidir merosakkan sampan tersebut. Jadi terus ditanyakan ataupun direspon oleh Nabi Musa, akharaqtaha, patutkah kamu merosakkannya, litu'riqa, untuk kamu tenggelamkan penumpangnya, laqad ji'ta syai'an imra, ya. Ini adalah satu kesalahan yang tak logik, kesalahan yang besar, ya, tak beretika. Ini komentar daripada siapa? Nabi Musa. Tadi dah cakap dah, jangan tanya, jangan komen apa-apa walaupun sedikit. Rupanya Nabi Musa terus bercakap. Maksudnya tak boleh, sepatutnya tak boleh komen, Ustaz, kan? Tak boleh tanya, tak boleh komen, sikit pun tak boleh. Tapi rupa-rupanya Nabi Musa terus terkeluar perkataan, ini adalah syai'an imra. Apa maksud imra? Tak logik dan tidak beretika.
Apa maksud tidak beriktikaf? Pasal ini adalah sampan orang-orang miskin, nelayan. Mengapa perlu dirosakkan? Dan yang keduanya tidak logik. Pasal apa? Kita dalam sampan ni kan, air membuak-buak masuk ini, kalau kita silap-silap habis kita tenggelam sekali. Tak logik. Kan. Jadi bagi kita pun mungkin akan keluar perkataan begini, perkataan daripada Nabi Khidir pada ayat 72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cakap dah ya, bahawa engkau sebenarnya tidak mungkin akan bersabar denganku. Denganku. Maka kata Nabi Musa pada ayat 73, la tu'akhizni bima nasit. Janganlah ambil pasal aku lupa. Ya, Nabi Musa mengaku kali ini. Dulu Yusha bin Nun lupa, kali ini Nabi Musa pula lupa. Wala turhaqni min amri usra. Janganlah susahkan aku. Tolonglah bagi peluang. Maka Nabi Khidir kata, okey, jalan lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ya, pada ayat yang ke-74 mereka berjumpa dengan anak-anak ataupun bukan anak-anak, dengan anak, ya. Ghulam dibunuhnya, ya, anak comel-comel. Cuba tuan-tuan bayangkanlah kalau comel begini, ya. Salah seorang daripadanya ini jumpa sahaja dan kemudian dibunuh. Maka Nabi Musa bila tengok perkara tersebut kata apa? Aqatalta nafsan zakiyatan. Ya, mengapa engkau bunuh jiwa yang suci, yang bijak ini bighairi nafs, ya, bukan kerana membunuh orang lain. Kan tak ada pula dia nampak dia membunuh orang lain. Mengapa engkau bunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mungkar. Teruk sangat ni, kan? Tak boleh kan? Kali pertama dahlah rosakkan sampan. Kali kedua pun engkau bunuh pula. Jadi kali ini Nabi Musa sudah gagal kali kedua. Apakah yang berlaku? Apakah respon gurunya? Kita akan nantikan pada hari esok insya-Allah Ustaz ya. Hari ini kita tengok dahulu resolusi bagi halaman 301. Iaitu yang pertama, kita selalu sedar bahawa lupa itu adalah angkara syaitan yang perlu kita minta dilindungi daripadanya dengan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana lupa ini akan menyebabkan kita lupa potensi kita, lupa kepada perancangan terbaik, lupa untuk buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan cepat melenting. Ya, jangan cepat melenting, tetapi sentiasa lihat kepada visi sesuatu perkara, sebagaimana Nabi Musa tidak cepat marah bila makanannya sudah tiada, ya, tetapi beliau kembali balik, ya, kembali kepada batu dan akhirnya bertemu dengan abdan min ibadina, bertemu dengan Nabi Khidir dan berlakulah proses pembelajaran yang dinyatakan pada halaman 301. Yang ketiga, kita jadilah hamba yang mendapat rahmat, ya, kita selalu beribadah, selalu memohon rahmat daripada Allah. Insya-Allah kita akan diberikan ilmu nur yang baik datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut prosedur, iaitu menjadi hamba yang beribadah betul-betul. Itu adalah password penting agar terus Allah buka cahaya ilmu kepada kita. Kita berdoa Allah pimpin kita dengan ilmu yang benar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang merendahkan diri kami kepadamu ya Allah. Ilmu yang sentiasa mendekatkan diri kami kepadamu, mematuhi perintahmu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah, bekalkanlah kepada kami kesabaran dalam menuntut ilmu ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami hikmah-hikmahnya ya Allah. Dan ya Allah, ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan ya Allah kepada cahaya ilmu yang benar ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, ya, setelah kita membaca surah Al-Kahfi, untuk sama-sama kita menjadi pencinta ilmu dan menjadi pelajar yang beradab seperti mana Nabi Musa alaihi salam. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina sistem pendidikan yang berasaskan kepada adab yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, dan gurunya adalah seperti Nabi Khidir, dengan kita sama-sama, ya, belajar hidayah, rahmah
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi insya-Allah pada malam ini siaran ulangan dan juga pada pagi esok pada jam 6 pagi. Kita terus akan melihat apakah respon daripada Nabi Khidir bila Nabi Musa sudah 2 kali tersilap, tidak sabar dengan apa yang berlaku. Kita berjumpa lagi insya-Allah My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.